Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Imam Masjid, Rong Sedacaan Dr. Anis Paternat Bicawung, dan kepada kemakan masjid dengan kesemualah. Tak ada masa untuk nak sebut saya seorang. Dan alhamdulillah hari ini gak kata satu kali yang bersejarah bagi kita boleh mari ke Masjid Patah Malaning bersama kita daripada Akademik Dirasat Islamiyah Pak orang Malaning untuk mari kecek tentang sejarah kita, sejarah Islam. Ialah kita fokus kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka hal ini bersama saya Pucuai Rong Sedacaan Dr. Anis Paternat Bicawung selakai kena Pemerintah Setahaban Islam Arab Seksa, dan juga Rong Sedacaan Celoh Kepung sebagai pucuai adikan badi Mahalai Naratiwa Racina Karin, dan juga pucuai Sedacaan Dr. Wan Amran Ja'far sebagai huana sun berikan wicakan Islam dan bahasa Arab. Mai bertemu dengan kita malam ni. Maka kita ucap sekali laginya Allah Ta'ala menjaga dan memberi kesihatan kepada kita semuanya, kepada hadirin yang ada dalam masjid malam ni, dan kepada kaum muslimin muslimat yang ikut ruangan kita malam ni secara langsung ataupun akan ikuti pada masa depan. Maka tak melewatkan masa. Masalah perkenalkan diri saat itu saya sudah perkenal Bu Ida sikit sebanyak, dan lebih lagi tu kita minta caw tua dia bagi kejelasan. Maka kesimpulan kita malam ni, kita nak cakap lebih kurang masa sejam 15 minit. InsyaAllah ta'ala kita akan urus masa kita, tak melewat daripada tu. Oleh kerana dah tengah malam kita nak semaya insya, nak klik makan sebahagian daripada kita tak akan nasib lagi tu. Maka tak melewatkan masa, saya Ustaz Abdul Razak bin Seng nak halakan mikrofon kita round pertama ni kepada Dr. Wa Amran kita, supaya dia mengupaskan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika beliau berada di negeri Mekah sebelum berlakunya istiwa Isra dan Mi'raj. Maka masa 15 minit Dr. Wa, silakan Ustaz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب الله العزيز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام عليكم. Tuan Imam dan Hadir Kuasa Masjid, dan kepada rakan-rakan kita yang berada di sini. Saya sebenarnya nama sebenarnya Wali Ulama Ja'far asal di Tabar. Pengajian itu sekadar mahal lebih, dan disambung peringkat degree itu sudah, lepas itu peringkat master itu sudah, dan lepas itu PhD di Malaysia, UKM kebangsaan.
Jadi alhamdulillah apabila tamat pengajian saya pun bertugas di Universiti Negara bersama dengan Orang Saudara Tanis, bersama dengan Cuai, Cendera, dan terus sebagai dekan yang kedua, dan juga bersama dengan Dr. Bensin yang sebagai timbalan dekan kita. Jadi sebenarnya program ini sebagaimana program yang diaturkan oleh pihak sahabat Islam Al-Asasar di bawah sebuah kami cakap Islam Al-Asasar, apa ni sebuah kami cakap Islam Al-Asasar yang kita buat, dan kita pergi kepada apa ni 5 tempat lah hari ini. Alhamdulillah kita jelajah sikit bagi Isra' Mi'raj Samjal sikit kita di kembali di tempat, kita di Tabang bermula, kita di Jinggo, kita di Wei, dan kita di kawasan Naga, dan satu tempat lagi ialah di kawasan Kolom, insya-Allah. Ibu-ibu yang dikasihi sekalian, sebenarnya masa yang pendek kepada kita sebagaimana pengurusi yang bagi tajuk kepada kita tadi apa ni latar belakang kejadian Isra' dan Mi'raj itu sendiri. Apa kita tanya? Apakah yang kita kena tanya kepada kita, apakah yang boleh berlakunya Isra' dan Mi'raj itu sendiri? Jadi sebagaimana Isra' Mi'raj ini, kalau kita tengok dalam sirah Rahimul Maktum ini, yang telah dicerita kepada pokok kita, ada nilai pendapat lah, dan cuba kita tengok situ. Maka di antaranya pendapat yang pertama yang mengatakan berlakunya ketika Nabi kita diangkat menjadikan Nabi, dan yang kedua ialah berlakunya 12 Rajab tahun yang ke-10 kenabian, dipilih yang dipilih oleh Al-Allamah Al-Mansur. Tapi benda-benda ini kalau ini kita cuba ditengoklah benda-benda itu, benda ini benar yang berlaku, cuma ada khilaf di antara ulama-ulama. Sebenarnya Isra' wal Mi'raj ini sebagaimana ayat yang kita dengar tadi, kita tak boleh nak lari daripada benda itu. Subhanallazi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mana diperjalankan tubuh badan Nabi kita itu bi 'abdihi. Ada setengah yang mengatakan Nabi dengan roh saja dia mimpi dah. Tak, di sini ialah dia dengan tubuh badan Nabi kita sendiri, kita pada waktu malam lepas Isya dan sampai Nabi kita itu turun sebelum subuh kita daripada diperjalankan Nabi kita kepada Masjidil Haram. Masjidil Haram, Nabi kita adalah bermain kawasan itu bersama dengan Hamzah. Di situ Nabi kita berada di situ, maka Allah SWT mengangkatkan Nabi kita daripada Masjidil Haram itu pergi kepada Masjidil Aqsa. Itu dikatakan Isra' kita diperjalankan. Dan selepas itu selepas pergi kepada Masjidil Aqsa, disitulah Allah mengangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Mi'raj. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila mengangkatnya Nabi kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi kita tengok gambaran-gambaran yang ada di atas langit itu. Jadi yang besar sekali ialah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam ayat ini jelas kepada kita. Jadi pada mukjizat benda-benda ini, pada ketika itu orang-orang kufar Quraisy ni dia rasa benda pelik bagi dia. Memang pelik sungguh. Sebab pada zaman yang terdahulu itu kita tidak ada kapal lagi. Pada zaman itu kapal tu pergi mari dah. Jadi kalau kita banding pada masa kita sekarang ini, kita ada kapal, kita ada kereta yang derah, berbagai-bagai sebab kita. Maknanya mempercepatkan tu benda tu ada, tetapi yang mana kuasa Allah
Subhanahu wa ta'ala ini nak banding dengan kuasa ni tak boleh ditandingkan lagi. Pada zaman dulu tu jadi seolah kata orang panggil yang kuasa pelik sangat pokok dia. Jadi sebenarnya ini ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak royak kata kekuasaan Allah supaya hamba-hamba Allah yakin dengan akidah kita, benda yang ghaibiyah kita tak nampak tengok. Jadi itulah di antara ayat-ayat yang saya boleh gambar kepada kita. Cuma saya nak masuk yang mana Dr. Abdul Razak tadi yang bagi kepada saya itu, apakah yang berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kita cuba mari tengok. Jadi apabila Nabi kita SAW dia panggil pada ketika itu, kita tengok dalam sejarah itu dia panggil Amul Hazan, tu tahun yang duka citanya Nabi kita. Kalau kita nak baca sejarah tu panjang sangat buat kita ni. Kita ramai rekah-rekah masa 15 minit ni Ustaz Azhar bagi masa cepat ni. Jadi kita bagi rekah-rekah bahawa tahun yang kecil apa ni kerusingan Nabi kita. Rindulah maknanya bahasa Melayu kita bagi gambar buat kita ni tahun yang gelu gesah lah. Nabi kita ni apa tu yang boleh Nabi kita tu ada keadaan dia tu pada ketika tu dengan gelu gesah. Dengan sebab ada dua-dua yang duk bendung Nabi. Istilah kita bendung sini maknanya orang yang sanak sandung Nabi, orang yang sokong Nabi kita. Tu siapa dia tu di situ ialah dua-dua orang, di antaranya Abu Talib sendiri sebagai bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, dan lepas tu pula isteri Nabi kita tu Siti Khadijah Khuwailid. Khuwailid ni kalau kita tengok dalam sejarah ni orang keturunan yang hebat. Orang yang ada kalau umur kita orang panggil ada tok-tok jugalah, orang yang hebat-hebat jugalah buat kita ni. Kalau sebut dia tu kat Khuwailid ni tak boleh nak kecek lah. Sepuluh rumah kita lah. Royak pada orang tu, mari orang tu habis cerita. Royak orang kedai maka habis cerita. Jadi nak cerita kepada kita bahawa pada ketika itu tahun yang Nabi kita wasa rusi. Rusi dengan apa? Dengan sebabnya Abu Talib mati, Siti Khadijah isteri Rasulullah mati juga. Dia pun wasa risau kita wasa risau. Allah dia tahu, dia tahu dah tu bahawa Nabi kita tu ada benda yang gapo yang bermasalah di situ. Supaya kita juga buat kita. Kalau lah kita mari rasa risau ni, kita mari perasaan apa buat kita ni, gelu gesah ni, yung arai tang-tang ni, dia kata dah mari wasa pening ke apa mudah-mudah lah bahasa Melayu kita ni. Wak kau tu tak kena, wak kau ni tak kena. Gapo mula-mula kok kita nak buat kita. Saya rasa kalau lah kita buat wican ni boleh jadi dah, tapi tak pernah buat wican kita tadi. Jadi kalau kita buat wican boleh juga buat kita. Mari perasaan gelu gesah ni gapo dia? Mari kita pergi jalan sikit buat kita. Tu. Mari kita pergi jalan sikit. Supaya ni lah, mari susah, mari gelu gesah. Mari kita pergi jalan, pergi ke Phuket ke, pergi ke Krabi ke, dan pergi ke mana-mana tempat ke. Boleh tengok, tapi lah ni yang masalahnya puak kita tu pergi tu bukan tengok kebesaran Allah, tengok benda lain kita dah. Tengok benda lain, tak macam cerita lah kita dah. Pergi ke sana ke sini tu tengok benda lain. Kalau kita pergi ke mana-mana tempat tengok kejadian kebesaran Allah, maka kita boleh pahala yang begitu besar kita dah. Jadi saya nak cerita kepada kita bahawa Nabi kita ini apabila dia mari susah, sebab gapo dia tu hak besar sekali tu. Sebab Nabi pun dia ada fuak-fuak sahabat ni mari rengang kat dia, ya Muhammad, learning orang-orang Quraisy ni. Dia kata gapo dalam ayat itu, wa idh yamkuru bikal ladzi la kafaru liyusbituka au yakhrujuka liyusbituka
au yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi dalam ayat tu orang-orang kufar Quraisy tu duk bicara, kata dalam riwayat tu duk bicara benda-benda ni mika pacung hok ya tu lah. Adanya iblis duk sekali. Dia panggil di Darun Nadwah. Tak? Kata ni duk di Darun Nadwah tu. Duk bicara nak buat lagu mana ni? Kepada Nabi Muhammad ni. Kalau dia duduk sini tu, agama kita tu akan hilang habis. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, masya-Allah. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini maksudnya ialah mereka itu cuba nak, yang kuru ni maknanya nak muamarat, nak buat pakatan jahat. Ni foya tu cuba pakat lagu mana kita nak buat kepada Muhammad ni. Kalau Muhammad ada sini di bumi Mekah ni, Islam akan tersebar semua. Maka dalam tu bagi dah pandangan orang-orang kufar Quraisy itu, dia kata gapo dia liusbituka. Kita ambil Muhammad ni duduk jangan pergi mana. Maknanya dipenjarakan. Duk legok Nabi Muhammad tu. Jadi pok-pok yang kata, tak boleh. Muhammad ni dia bukan orang tamadah. Duk legok ya dakwah legok kata ni. Ada tak ada? Duk legok. You naik kuk kemikan pai sana naik kuk. Duk dalam tu duk dakwah pula. Sebagaimana ulama-ulama kita yang banyak duk legok dakwah orang legok. Maka kata tak boleh. Nabi Muhammad ni bukan kita masuk penjara, dia kata. Bukan duk dalam legok. Dia kata apa lagi? Apa ni? Au yakhrujuka, kena buai. Yaqtulu dulu ada tak? Ada ayat yaqtulu dulu dah. Wa idzam kurabikal ladzi nakafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Tengok kita ni. Satu ayat tu, dalam ayat ni jugalah maknanya kita kena bunuh Nabi Muhammad ni. Bunuh ni habis cerita. Bunuh Nabi Muhammad ni habis cerita. Ataupun kita kena melontar Nabi Muhammad, bawa Nabi Muhammad tubik di kawasan bumi Mekah kita. Jadi nak cerita kepada kita ni pakat jahat orang-orang puak ni dengan tiga perkara yang besar itu tadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu dengan perbuatan ini. Tahu dengan perkara ini, maka dengan perbuatan itu tidak berjaya. Jadi dengan tiga perkara inilah, nak bunuh Nabi Muhammad, nak masuk penjara Nabi Muhammad, nak lontar Nabi Muhammad, dengan masa yang sama tu Nabi Muhammad kita tu ada dua hak. Orang yang duk jaganya Nabi Muhammad kita itu mati, maka Nabi kita ada perasaan gelusah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita supaya nak boleh semangat hak baru Nabi kita ni supaya menyebarkan ajaran Islam. Sebab itu sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita, awalam yasiru fil ardi kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Ada juga ayat-ayat yang lain yang mencerita kepada kita, adakah tidak kita memperjalankan di muka bumi ini, kita nak tengok orang-orang yang mana orang yang dapat Allah Subhanahu wa taala tu memberikan derhaka, memberikan dosa, yang mana kaum itu yang dibalik bombing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara-perkara inilah yang kita ringkaskan cerita kepada kita dalam masa 15 bulan ini. Nabi kita rasa gelugesah pada kita ni, puasa duduk tak sedar. Lepas itulah Allah Subhanahu wa taala nak perjalankan Nabi kita, semoga nak bukakan, semoga nak lihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya boleh bagi masa 15 minit. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Amran yang menggambarkan kepada kita tentang suasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mekah
dan duduk bawah tekan ni orang yang dia panggil apa ni, tak suka kepada Islam, dan perasaan benci, perasaan deki, perasaan tak suka hati kepada orang yang lebih baik pada dia saat itu, dia ada semenjak mari korun ke korun, mari dah zaman ke zaman. Tapi kita kelih kata zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ibtila Nabi kita dengan tekannya orang yang tidak beriman. Macam mana orang tidak beriman, dia cari usaha demi untuk nak hapuskan, orang panggil duri-duri yang ya agak ada duri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nah, ya agak kata orang duk kuang pun prayut dia. Nah, lebih-lebih lagi pembesar-pembesar Quraisy yang ada masa tu, dia nampak kata kalaulah Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berperane, masih berbuat dalam masyarakat Mekah, nescaya mereka akan hilang orang panggil kemaslahatan mereka, beberapa kemaslahatan. Maka cari jalan untuk nak hapuskan Nabi tu pada muka bumi saat itu. Nah, Dr. Wei kita kata Allah Ta'ala sebut kata penjarakan dia, ataupun bunuhkan dia, ataupun halaukan dia tubik pada tu. Nah, lalu tu kita kelih kata penaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pikul amanah membawa Islam kepada ummah, dan Islam mari sampai kita learning tu. Nabi berapa kali nak mati, Nabi berapa kali susah. Nah, lalu tu di sini Bapak sekalian, boleh kita suluh bahawasanya tak ada alasan bagi kita lagi bahawasa kita tak kasih Nabi. Wajib bagi kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tolonglah mana? Tolong jadi ummah yang berkualiti. Tolong jadi ummah yang berbakti kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai balas budi dan kesusahan yang Nabi kita pikul mari semenjak 23 tahun. Nah, lalu tu tengok kata apabila lah Nabi temu dengan Mu'anah, temu dengan Upasak. Nah, situ kat Mekah saat itu Allah Ta'ala dia nak bui sagah hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak menyenangkan hati Nabi. Tak lain tak bukan Dr. Wei kita kata saat itu, dia buat rehlah. Buat tak senang seksa. Lalu tu kan tak senang seksa ni nah, kantong tiau. Allah Ta'ala tasiru fil ardi fanzuru. Mumjalalah atas muka bumi nu, patung perhati. Nah, Allah Ta'ala juga dia buat perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perjalanan yang macam mana saat itu kita dengar daripada Pucuai. Nah, Pucuai celah kat Pong saat itu dia akan suluh gambar kepada kita tentang rihlah ilahiyah, dan juga dia akan suluh kepada kitanya apakah keistimewaan, kuam sombun yang ada dalam risalah Islamiyah saat itu, yang ada dalam san yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selepas daripada Nabi kembali daripada rihlah dia itu. Nah, maka kita mempersilakan Pucuai Satacan macam sih. Rong Satacan celah ke punนะผู้ช่วยอธิการบดีมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สะท้อนให้เราเห็นถึงเราะห์ละอิลาฮียะห์และก็ความสมบูรณ์ของอิสลามที่มีอยู่ในช่วงสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนเชิญครับอันนี้มันไม่ค่อยจะالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ท่านอาจารย์ดร.อับดุลรอซักผู้ดำเนินรายการท่านอิหม่ามดร.อานิสพัฒนาปรีชาวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและรับศึกษาอาจารย์วันอิมรอนหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านอะคูกุมฟิลลาห์เจเลาะแขกพงศ์อาซาdiพัทลุง minta cakap dengan bahasa Sijalah Alhamdulillah ชุกรต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประวัติศาสตร์ที่ยังคงท้าทายตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์ที่สร้างความอบอุ่นใจสร้างความมั่นใจให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประวัติศาสตร์ที่ยังคงให้ข้อคิดกับมนุษยชาติมากมายในนั้นทุกครั้งที่เราได้คิดทุกครั้งที่เราได้ทบทวนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงความคิดที่จะให้เข้าใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากขึ้นการเดินทางริฮละห์อิลาฮียะห์ที่ผู้ดำเนินรายการพูดถึงเป็นการเดินทางแห่งพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เดินทางแบบอินซานียะห์หรือมนุษย์เป็นผู้คิดแต่นี่คือการคิดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกประการกำหนดให้มีการเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางแบบข้ามเวลาเดินทางที่อยู่เหนือระบบจักรวาลทั้งหลายเราไม่ต้องคิดถึงแรงโน้มถ่วงของโลกเราหมดสิทธิ์ที่จะคิดถึงความอึดอัดของท่านนบีขณะที่ทะยานขึ้นสู่ฟ้าชั้นที่ 7เราคงไม่ต้องคิดถึงท่อลมหายใจถังออกซิเจนเท่าไหร่ที่นบีจะต้องพาขึ้นไปในอวกาศนี่คือริฮละห์อิลาฮียะห์พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์สร้างโลกสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งที่นบีต้องทำพร้อมกับญิบรีลคือการที่จะต้องเตรียมตัวชำระล้างหัวใจให้มีความสะอาดมีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่สถานที่อันบริสุทธิ์อัลลอฮ์ได้เชื่อมโยงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างกิบละห์กะบะห์อันมุชัรรฟะห์มัสยิดุลอักษอกะบะห์ครั้งแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยผินหน้ามาทางที่นี่กิบละห์ของบรรดานบีทั้งหลายในอดีตแล้วในที่สุดก็ขึ้นสู่ชั้นฟ้าชั้นที่1ไปเจอท่านนบีอาดัมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปเจอท่านนบียะฮยานบีอีสาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปเจอนบียูซุฟชั้นที่4ไปเจอนบีอิดริสชั้นที่5ไปเจอนบีฮารูนชั้นที่6เจอนบีมูซาอะลัยฮิสสลามชั้นที่7นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอบุลอัมบิยาเราเห็นสภาพที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เชื่อมโยงท่านนบีทั้งเรื่องของกิบละห์ริฮละห์อัรฎียะห์เดินบนผืนดินความจริงขึ้นจากกะบะห์ไปยังฟ้าชั้นที่7ซิดเราะตุลมุนตะฮาก็ได้แต่ไม่ให้มาที่มัสยิดุลอักษอก่อนความจริงให้ขึ้นเลยโดยไม่ต้องมีบุรอกพาหนะใดๆก็ได้แต่ไม่กลับให้มีพาหนะที่ไปเหมือนกับราชรถไปให้นบีได้เสด็จขึ้นเหมือนกับพระราชาที่ยิ่งใหญ่กระบวนการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราได้เห็นว่านี่คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะให้ท่านนบีเองได้เห็นถึงสภาพในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดซัยยิดุลมุรสลินผู้เป็นนายของบรรดานบีทั้งหลาย
เป็นอิหม่ามบรรดานบีที่มัสยิดิลอักษอได้มีโอกาสขึ้นไปพบนบีคนก่อนๆในอดีตให้เชื่อมโยงกิบละทั้งกิบละที่ท่านนบีได้ผินไปหาที่เรากำลังละหมาดในขณะนี้กะบะห์อันมุชัรรฟะและกะบะห์ของท่านนบีก่อนๆในอดีตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันความสมบูรณ์ของตัวเองในฐานะที่เป็นศาสนทูตคนสุดท้ายศาสนทูตที่จะมาเติมเต็มสิ่งต่างๆที่เป็นข้อบัญญัติแห่งบรรดาศาสนทูตทั้งหลายบรรดานบีทั้งหลายในอดีตเคยยกตัวอย่างให้กับบรรดาอุมมะห์ซอฮาบะห์รวมทั้งพวกเราทั้งหลายได้ฟังสถานะของท่านมัสลีอุปมาตัวฉันวะมาทะลุอัมบิยะมินกับลิเปรียบเทียบความเป็นนบีของท่านกับบรรดานบีสมัยก่อนๆนั้นกะรอยุเลนเหมือนกับคนหนึ่งบานาบุญญานันที่ได้สร้างอาคารที่สวยงามสักอาคารสักหลังหนึ่งเป็นพระปราสาทพระราชวังฟะอัห์ซะนะฮูวะอัจมะละฮูแล้วเขาก็ทำสวยที่สุดอิลลาเมาดิอะลาบินะตินยกเว้นที่เป็นที่ของอิฐก้อนหนึ่งยังโวอยู่ไม่สวยงามมินซาวิยะตินที่มุมหนึ่งของอาคารหลังนี้ฟะญะอะลันนาสุยะตูฟูนบิฮิวะยะญะบูนะละคนทั้งหลายก็พากันไปดูต่างก็ไปดูชื่นชมวนเวียนแล้วก็เห็นช่องโหว่นั้นจึงพูดกันว่าฮัลลาวูดิอัตอัลลิบนะตุลาบินะตุแล้วทำไมอิฐก้อนนี้จึงไม่ได้ปิดช่องนี้เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองในการที่จะให้บ้านหลังนี้มีความงดงามอาคารหลังนี้มีความสวยงามสมบูรณ์ฟะอานัลลาบินะวะอานะคอตะมุลอัมบิยะและฉันก็คืออิฐก้อนนั้นและฉันก็คือคอตะมุนนบียีนฉันคือนบีคนสุดท้ายบ้านที่สวยงามอิสลามที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมนบีหลายคนจนกระทั่งมาถึงสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดไม่ได้ยกเลิกสิ่งที่บรรดานบีทั้งหลายเคยนำมาในอดีตสิ่งที่ดีงามสำหรับมนุษยชาติก็ยังคงยั่งยืนชะรีอะห์บางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับคนในยุคหลังเท่านั้นเองที่เปลี่ยนแปลงจึงเติมเต็มความสมบูรณ์ของอิสลามทั้งระบบตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายอานะคอตะมุนนบียีนฉันคือนบีคนสุดท้ายข้อต่ำที่แปลว่าแหวนด้วยแหวนเนี่ยข้อต่ำภาษาอาหรับคือแหวนนี่มีลักษณะเป็นวงกลมแหวนคือวงกลมจุดสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเติมเต็มลงในวงกลมจึงไม่มีที่ให้ลงอีกไม่มีที่ที่จะเติมอีกไม่มีนบีคนใดที่จะมาทำให้สมบูรณ์อีกเพราะมันสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเรียบร้อยแล้ววงแหวนมันครบถ้วนแล้วโครงสร้างอาคารบ้านหลังนี้มันสมบูรณ์ขาดอยู่นิดเดียวเมื่อเติมมันจึงไม่มีที่เติมอีกฮาซาฮุวะคอตะมุนนบียีนฮาซาฮุวะรอซูลุนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสภาพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยืนยันคำพูดและการกระทำและให้เราได้เห็นถึงสภาพจริงที่เกิดขึ้นในค่ำคืนอิสราวัลมิอราจอิสราวัลมิอราจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้อ่านจากคัมภีร์อัลกุรอานที่เราได้เล่ารับฟังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ทั้งในอดีตเหตุการณ์ในสมัยของท่านเหตุการณ์ในยุคหลังต่อมาจึงเป็นเรื่องที่มีความสืบเนื่องสมบูรณ์ประสานซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะเป็นชะรีอะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เป็นชะรีอะห์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเทียบเคียงกับชะรีอะห์อื่นๆในอดีตซึ่งมีอยู่เฉพาะนบีมีอยู่เฉพาะเผ่าชะรีอะห์ของนบีฮูดก็เฉพาะนบีฮูดนบีลูดก็เฉพาะนบีลูดของใครก็ของคนนั้นแต่ชะรีอะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับมนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราเองในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เป็นอุมมะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับบรรดาอุมมะห์ในสมัยก่อนเราไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เราก็มีพี่น้องในอดีตตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงเราปัจจุบันนี้ลานุฟัรริกุบัยนะอะฮัดิมมิรรุซุลิเราไม่แยกระหว่างศาสนทูตคนหนึ่งคนใดเราไม่แยกว่าศาสนทูตที่จะเป็นศาสนทูตที่แท้จริงคือมุฮัมมัดไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่เหมือนศาสนาบางศาสนาที่ยึดถือเฉพาะบางศาสนทูตมูซาบางศาสนทูตอีสามุฮัมมัดปฏิเสธในการที่จะเป็นศาสนทูตด้วยวะลากินนะห์นูลานุฟัรริกุบัยนะอะฮัดิมมิรรุซุลิเราไม่ได้มีการแบ่งแยกในระหว่างศาสนทูตทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องบรรดาพวกมุฮาญิรินที่เดินทางอพยพจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะห์ยกย่องชาวมะดีนะห์ที่ให้การต้อนรับพวกมุฮาญิรินอย่างดีในขณะเดียวกันก็ยกย่องชื่นชมคนที่อยู่ในยุคหลังต่อมาจนกระทั่งถึงเราในขณะนี้หากเราได้เชื่อมโยงไม่แยกกลุ่มไม่แยกพรรคแยกพวกวัลลซีนะจาอูมินบะอ์ดิฮิมยะกูลูนร็อบบะนัฆฟิรลนาวะลิอิควานินัลลซีนะซะบะกูนาบิลอีมานและบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขามาหลังจากพวกมุฮาญิรินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องพวกเขาว่าเป็นวะอุลาอิกะฮุมุสซอดิกูนในช่วงในซูเราะห์อัลฮัชรยกย่องพวกชาวมะดีนะห์อุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนและยกย่องคนที่มาทีหลังจากนั้นหากได้มีการเชื่อมโยงบรรดาบรรพบุรุษของเขาในอดีตขอดุอาให้อย่างน้อยที่สุดร็อบบะนัฆฟิรลนาวะลิอิควานินัลลซีนะซะบะกูนาบิลอีมานวะลาตัจอัลฟีกุลูบินากิลลัลลซีนะอามานูร็อบบะนาอินนะกะรออูฟุรเราะฮีมเราไม่ได้รังเกียจใครแม้แต่สักคนเดียวตราบใดที่เขามีอีหม่านมีความศรัทธาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีความรักในฐานะที่เป็นพี่น้องรักบรรดาศาสนทูตรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสภาพของอิสลามมีความสมบูรณ์สภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีและที่จะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าวันกิยามะห์ได้เห็นสภาพเหล่านี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงคนเดียวถ้าหากว่าโลกนี้คือโรงละครโลกนี้คือโรงละครใหญ่ๆคนที่ดูละครเรื่องนี้จบแล้วก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอดีตและจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็คืออุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้เห็นมีโอกาสได้สัมผัสสิ่งที่เป็นข้อกำหนดข้อที่เป็นบทบัญญัติจากท่านรอซูลแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยตาแต่นบีของเราได้เห็นทำอย่างไรในการที่จะเราได้สัมผัสได้เห็นเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดและบทเรียนที่เราสามารถจะศึกษาทั้งฟังทั้งอ่านแล้วในที่สุดเราก็สามารถที่จะสัมผัสและมองเห็นได้เหมือนกับที่ท่านนบีมองเห็นไปได้ขึ้นได้สูงส่งได้ไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมือนกับที่ท่านนบีได้ไปเราเข้าสู่การละหมาดในแต่ละครั้งเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประหนึ่งดังมิอราจยอมียันเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่านี้คือคุณค่าที่เราได้เห็นและได้สัมผัสในช่วงเวลาสั้นๆนี้ก็คงจะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตตอฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็ฟังนี้ด้วยวะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์ตะอาลาบะเราะกาตุฮ์ก็ขอบคุณอาจารย์นะฮะที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าความสมบูรณ์ของอิสลามเนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนว่า
หลังคาหรือตึกหนึ่งนะครับทุกอย่างเนี่ยมีความสมบูรณ์หมดแล้วนะครับเหลืออยู่จุดเดียวที่ยังขาดก้อนอิฐหนึ่งก้อนไปเติมให้มันเต็มนะฮะให้มันมีความสมบูรณ์จะได้ไม่เห็นช่องโหว่เช่นเดียวกันนะครับกฎหมายอิสลามอัลกุรอานจะไม่มีช่องโหว่ในการติแต่อิสลามแล้วก็บทบัญญัติที่นำมาโดยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีความมูรูนะมันมีความยืดหยุ่นที่สามารถแอพพลายเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สภาพแล้วก็บริบทของแต่ละพื้นที่นะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าท่านผู้ช่วยของเรานะครับได้สะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนครมักกะฮ์ไปยังบัยตุลมักดิสนะครับนบีถูกนำพาไปโดยการใช้พาหนะเราจะเห็นว่าการเดินทางของเราก็ตามนะเราจะเดินจากบ้านเมื่อสักครู่เดินมามัสยิดเราก็ต้องใช้พาหนะนอกจากผู้ที่อยู่บ้านใกล้ๆก็ต้องใช้เท้าเดินมานะอย่างมุสตะมาเมื่อสักครู่นะครับจากฮัจญิดาวุดมานี่นะครับก็ต้องมียานพาหนะมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่บัยตุลมักดิสจากบัยตุลมักดิสไปสู่ซิดเราะตุลมุนตะฮาก็มียานพาหนะนี่จะบอกว่าอิสลามเนี่ยมีตรรกะในการคิดนะฮะไม่ให้เรานั้นใช้จินตนาการที่มันเกินความเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริบทการบริหารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราอเมจินขึ้นมาเราจินตนาการขึ้นมาอย่างเช่นเราจะพูดว่าผู้นั้นผู้นี้นะครับสามารถเดินทางจากนี่ไปนู่นนะครับนะฮะโดยที่ไม่มีใครเห็นโดยที่ไม่ต้องใช้สื่อไม่ต้องใช้พาหนะคำพูดเช่นนี้เราก็เคยได้ยินอยู่ในสังคมของเราแต่ตรงนี้อัลเลาะห์ตะอาลาชี้ให้เราเห็นว่าแม้แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่มหาบริสุทธิ์ไร้มลทินไร้บาปแล้วก็เป็นมุสตาฟาเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดสรรนะจะเดินทางไปที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งต้องใช้ยานพาหนะนะครับแล้วท่านผู้ช่วยเราก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าความสมบูรณ์ของอิสลามเนี่ยนะอัลลอฮฺตะอาลาให้แก่นบีแล้วถ้าเราจำได้ในช่วงคิตบะตุลวะดานะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งวะฮยูอยู่หนึ่งองค์การนะที่บอกว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติวะรอฎีตุละกุมุลอิสลามดีนะนี่ผมบอกว่าความคอมพลีทความสมบูรณ์ของศาสนาบัญญัติอิสลามเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มันตั้งแต่ยุคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจึงไม่เห็นช่องว่างที่เราจะไปเติมเต็มว่าตรงนู้นยังขาดตรงนี้ยังขาดดังนั้นการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนะฮะไม่ว่าโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในด้านการปฏิบัติศาสนกิจของเราเนี่ยนะฮะความสมบูรณ์มันมีอยู่แล้วนะฮะดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกมาในองค์การอย่างชัดแจ้งนะครับแล้วก็วันนั้นอบูบักรเองก็รู้แจ้งเลยว่าความสมบูรณ์มันมาแล้วหลังจากนั้นความบกพร่องความขาดมันจะมานั่นคือการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดี๋ยวอุสตาซจะโยนไมค์นี้จะมอบไมค์นี้ให้แก่รองศาสตราจารย์ดร.อานิสพัฒนปรีชาวงศ์นะครับว่าความสมบูรณ์ที่ท่านนบีเคยนำมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สื่อให้แก่ประชาชาติของท่านในยุคสมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสำหรับเราเป็นคนที่อยู่รุ่นหลังๆแล้วไม่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกับนบีนะเราจะแอพพลายความสมบูรณ์นั้นในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้โดยเฉพาะการทำอิบาดะห์ของเราได้อย่างไรนะก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายนะเสนอให้เห็นภาพเพื่อความกอนาอะห์ของเราในการที่เราจะทำอิบาดะห์ได้อย่างสบายใจเรียนเชิญครับ
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Dato' Abdul Razak dan kepada rakan saya Prof. Tachan Cik Elah dan Kak Pong, Fucil Tachan Dr. Wan Imran yang mana sudi bersama kita pada malam ni. Jadi sambungi apa yang Ustaz Abdul Razak dia beri kupasan saat ni, iaitu Nabi SAW telah dapatnya ayat yang mana jamin kata Islam itu telah sempurna dah, iaitu pada haji wada, haji wida Nabi buat. Tahu apa dah? Ana weh ilang ngatuk saya dah. Tahu apa dah Nabi buat haji wida tengah jidah dah. Malam ni tuan. Tahu yang aku sebelah. Aku sebelah Nabi mati dah. Nabi wafat dah, boleh Rabi awal tahun sebelah. Kali lagi jawab kali lagi. Tahun yang ke? Alhamdulillah. Nah, jazakallah khair. Dah. 10 dah. 10. Tahun 10 Nabi pergi buat haji wida ataupun haji wada. Nabi buat haji sekali dalam umur dia. Dalam umur Nabi ni buat haji sekali je. Tapi haji dia tu haji yang sepenuh sekali. Sekali pun memadalah. Supaya Nabi Zakaria ada anak seorang Yahya, tapi berenah sungguh pada seorang ada lah. Ada lah. Habis itu Islam ni anak kata parima pun nak juga parima tu tapi kunapak tu tak sah sekali. Kunapak anak kata biar dipakai itu. Ni pun Nabi haji sekali pun pakai molek sepenuh molek. Lepas tu jadi apabila sepenuhnya Islam dah, maka Nabi itu telah tunai amanah hak dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni sepenuh dia panggil dalam tunaikan kerja dakwah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hei Muhammad, hendaklah mu ni tunaikan, sampaikan kepada umat manusia wahyu yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Jadi Nabi tak susuk walaupun ayat yang Tuhan kritik dia sekalipun. Ayat Tuhan tamnik Nabi. Ayat yang Tuhan tu nasihat Nabi. Mula-mula jangan buat gini weh. Ayat gapo tak minta satu contoh. Maksudnya semua ustaz ni dekat apa dah. Ayat mana? Ayatที่ Allah Taala ได้ตำหนิท่านนบีว่าพฤติกรรมเช่นนี้นี่ไม่ควรทำนะอย่าให้มีรอบหน้านะครับผม Alhamdulillah bahagia dia dah, jazakallah khair. Abasa wa tawalla. Duduk dalam juz Ammar dah, surah Abasa. Nabi masih muka, Nabi buat paling tak padu kepada sahabat yang mari nak mengaji agama dengan dia. Sahabat yang mata buta, tua dah, jalan bawa tukar dah, nak mari mengaji agama, maka Nabi buat paling kuat lain, Nabi masih muka. Kerana apa? Kerana Nabi duk dakwah orang-orang pembesar Quraisy. Nabi duk dalam wong pulak puyai hak Mekah. Nabi nak dakwah demon ni, bukan kata Nabi tu mana kata sibuk hak peribadi dia, dak, sibuk hak kerja Islam juga. Dakwah orang ni kerja Islam lah. Terutama dakwah punam. Sebab Nabi panggil niat kata kalaulah masuk Islam sorang daripada punam, Islam akan gagah. Supaya Nabi SAW minta doa, Allahumma aizal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ni, gagahkanlah Islam ni dengan masuk Islamnya salah seorang dua Umar salah satu daripada Umar dua orang tu, Umar bin Khattab dengan siapa seorang lagi? Hanya semacam Ustaz ni dengan Allah. Asal pula ada orang ni. Nama apa dah? Salah seorang daripada dua Umar. Umar bin Khattab dengan anak Puan Karim kita.
Abu Jahal. Nama apa Abu Jahal? Oh. Abu Jahal nama asal dia nama apa? Nama nama dia tak apa saya royak dah. Terima kasihlah yang usaha dah jawab tu, jazakallah khair. Amru bin Hisham. Amru bin Hisham nama Abu Jahal asal dia. Jadi Nabi minta Tuhan buka hidayah salah seorang daripada Umar bin Khattab ataupun Amru bin Hisham. Ikutlah suruh nak buka pihak. Maka Tuhan buka kepada Umar bin Khattab hidayah dia, dan Umar ni masuk Islam. Umar tu tukarlah dulu keadaan sahabat dia. Umar kata, ya Rasulullah, kita pergi mayat depan Kaabah weh. Asal mayat nusuk-nusuk sebab dulu Nabi mayat nusuk-nusuk. Mayat sunyi-sunyi ya. Sebab awal Islam tu belum malam Isra Mi'raj tu dah Nabi semayat dah. Semayat dah. Syariat Nabi dulu tu ada dah semayat 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pagi, petang. Tadi Nabi pakat subuh dengan maghrib lah dia kata. Pagi-pagi tu royak. Sahabat masa tu belum curah dah. Kita pergi mayat di bukit tu dah. Di celah bukit pergi mayat. Nak mayat jemaah, mayat jemaah. Nak mayat depan Kaabah dengan nak demo dah. Muka terang mayat dah hari tu. Demo ambil thai uta, thai kambing, mari lepas atas kepala Nabi dengan sahabat-sahabat. Tak boleh. Kalau kacau pula, nak demo pula dah. Lagi mayat celah-celah bukit. Bongorek masa malam tu, yang matahari atas, janji pula dah. Malam ni dah, dia jumpa situ dah. Rifat dia. Bawa Umar masuk Islam, Umar kata, ya Rasulullah, kita di atas kebenaran. Tak usah takut Pak ya. Saya nak bawa fak kita pergi mayat depan Kaabah. Kalau Abu Jahal ngenak, kalau Abu Lahab ngenak ni pedang ni kat tekak fak dia. Sudah lalu dia orang masuk Islam ni. Jadi habis lalu. Nabi tu tujuan dia nak pergi masuk lagi. Umar sore dah tu tukar dah keadaan. Jadi petikam hak demo nak ngenak Islam tak wani dah. Kalau masuk Islam boleh 10 hari punam. Kalau tak punah kena Mekah kan. Tak lalu Islam. Tu. Tapi Nabi pergi salah dia kata apa? Dia tak padu kepada sahabat mata buta kan. Hak masuk dan ngaji agama dengan dia. Nabi buat paling kuat lain. Buat semeh pada dia. Tuhan pun tu ayat lalu lah. Mari betul Nabi ni bawa nampak jadi nak gelecah pop, Tuhan betul pop. Kau terung malah pop. Hari tak kala Nabi. Ayat tu hari tu lah dah kena. Pas Nabi baca kepada sahabat dia, aku salah dengan Tuhan ni. Silap dah. Sebab dia ada kado dengan sahabat mata buta dah. Nama apa dah sahabat tu? Bila ngatuk ni tanya ni. Boleh. Nama? Alhamdulillah, jazakallah khair bihin dia Dua apa dah malam ni Abdullah bin Ummi Maktum. Hari panggil duk dah bawa tukar mai nak ngaji dengan Nabi. Jadi Nabi buat ada padu kepada Abdullah. Lepas tu lalu itulah Tuhan tu ayat. Lepas pada tu Nabi jumpa Abdullah mana kak? Saya selekeh Abdullah. Gaduh lalu dah. Tinggal orang lain. Main. Apa? Kena Tuhan tu tamnik dia sekali dah. Abi ingat pas mati tu. Tak salah. Yang ada lekeh-lekeh orang tamada. Walaupun kita ada tamnen ke apa, walaupun kita ni ada orang panggil ke apa dia, pangkat tinggi pun jangan kita dak hina orang-orang yang biasa. Tu antaranya benda kita boleh ambil. Jadi sebenarnya Islam menjadikan kita ni ada kena duk reka hak lain dah. Nanti turut saya. Tak ada kena kata nak mikir nak semayang macam mana weh. Tak ada kena mikir dah. Nak haji macam mana? Tak ada kena bukan soalan dah. Jadi kita ngaji faham, amal ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat contoh. Hak tu asalnya tugas kita mengaji. Saya pernah wayak sama kata mengaji ni daripada awal sampai meninggal dunia tak ada kelas tak ada masa habis dan berhenti. Kata kita tak apa dah habis peringatan dah berhenti ngaji, tak boleh. Lah ni dia panggil lifelong learning. Kena ngaji dalam ciwit. Dalam istilah baru ni. Kena ngaji seumur hidup.
Bukan kita ngaji sekat peringkat tu, peringkat habislah kita doktor dah, tak ada mengaji dah. Dak, doktor pun kena ngaji banyak lagi. Apa? Sebab ni doktor pun hak dia tahu tu, macam ni pun hak dia dah nulis tu Lepas tu ilmu hak dia dah mengaji. Hak lain banyak lagi dia tak tahu. Maka ngaji ni, Tuhan suruh supaya kita berpanjang ingat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Ayat tu ambil ayat budak siapa tu. Bukan kata ada sakat teh umur mengaji sekat umur 25 ya, lepas tu kerja tak ada ngaji lah. Hai bukan. Kena faham molek faedah tu. Nabi SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak budak duk alendo lagi. Siapa kita tu klik jumpa Allah Taala. Ngaji dah lendo, ngaji bahasa mana? Nak ngaji kan budak baru anak. Ni pok ni tu ajar dia ni. Ajar apa? Ajar dia kenal Tuhan. Gapo dia? Ni di telinga kiri kanan hak anak dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu ngajar dah. Walau baru mak seminit tak sampai. Bomo hala anak kita ni lu kongkun Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Baiklah. Ni orang panggil ngaji budak dalam nur tu. Lepas tu sampai mati tu. Nak mati ngaji pun nak mati. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajalah. Orang nak mati daripada kamu akan kalimah la ilaha illallah. Comel Islam ni. Mula dengan kalimah Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk linga anak. Bawa kita tua sikit lagi, anak kita mengajar, kita ajar bel tu dah. Ajar kelik ngucap kita pula ayah ni. La ilaha illallah. Ayah katalah bisik di telinga ayah. Ayah katalah la ilaha illallah. Tu. Kalau kita dah ajar anak kita Allahu akbar dekat masa dia umur sehari tu dah. Mungkin dia tak boleh ajar kita hari kita nak mati ni. Apa? Kita dah ajar dia dulu dah kalimah Allah. Payah nak ajar kita kelik kan tu. Apa dah? Kan nak hubungi ayah dengan anak dia, anak dengan ayah ni, hubungi ayah awal sampai mati. Alik mula-mula beranak, ayah kita mengajar Allah bagi kita. Ayah kita nak mati, kita mengajar kelik dia la ilaha illallah. Allah sampai Islam. Awal sampai akhir. Islam tak ada kata bucu mana kata luar pada Islam cara kata Islam ni. Cara ke umur ni 15 siapa umur ni 60 kacang jadi Islam. Tak. Islam ni sia malah selama mana kita ada nyawa Islam ni dok cara kita sampai situlah. Jadi ayat sikit lagi nya. Dalam kita ni kewajipan kita mengaji faham hak Islam sebanyak mungkin. Batu ngaji dah dia dah ya kena amal. Ngaji kita sedih tahu dah. Lepas tu kena boleh patibak. Boleh patibak ni. Dia panggil apa ni? Ilmu hak tersedi ni teori kepada kan payuk kan patibak. Lah ni dia panggil masuk dalam ELO, istilah orang bahasa-bahasa dia panggil bahasa Mautela ni ELO. Pun kan dia lu tikat wang. Budak ngaji bukan kata ada khamru saja, tapi sama payuk cai. Khamru nasyid macam mandai. Apa? Sebab ngaji kalau saudara tahu tak ada amal, tak ada faedah. Dah mengaji. Dah kita misalnya dah niat kata mengaji dah. Cara mandi mayat misalnya. Ngaji kita mengaji dah. Rungkan nafsu. Mengaji tu sedih ngaji dah. Kalau orang mati kena waksa 2 3 4. Lepas tu kita tak pernahnya amal. Misalnya tak pernahnya kita tu mandi mayat orang. Siapa masuk ayah mak kita mati, gagik dah kali kita nak ngaji mula-mula. Kali kita nak patibak dah, gagik tak kau sudahlah. Nak mula rano tambah-tambah dah mau telefon masuk dah. Ataupun bomo raya tu, sia cai tu kun pa kun sia lah. Oh hati bola riak berapa pasal dia tu dah. Lepas tu nak cara mayat sana lagi. Kita nak rasa patibak lagi nak mayat-mayat. Masa mana? Habis tu pentingnya kita nak prayuk tu. Kalau kita ngaji dah misalnya dah ngaji haji kita ngaji dah kalau kita ngaji haji ngaji tersedih tu lagi-lagi tu ngaji dah bawah bahasa tu macam tu kau mana nak baca Rabbana Atina apa panggil tapi bagi kali mula-mula saya yakin kata cacuk gagik molek tak sah gapo baca sini kau ni
Pernah saya tanya dalam mengajar kan, kata bakal cut ihram tu bahu dek mana? Buka bahu dek mana cut ihram? Dek kanan dah. Kanan atau jap? Dek kanan ke kiri? Cut ihram. Kalau kita ngaji dia sedia, siap dah pergi sana ada tak sah? Dah bahu nak buka ke kira tahu bahasa tu dah. Dek mana? Tu ayat tu kan ru ni dia ada kan dia. Kan orang panggil ความรู้ความเข้าใจแผ่ kepada yang naik kepada kan prayuk cai. Ni tinggi ni. Lepas tu prayuk sudah dah boleh amal dah. Kan apa? Kita boleh sangkrok, wikrok, lepas tu boleh kita sebar ke orang pula. Ni faedah kena di situ faedah. Balighu anni walau ayah. Lepas tu kamu cak ilmu. Mana kata? Amal. Boleh kita royak ke orang, sebar ke orang. La ayyadiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kalau dah Tuhan hidayah seorang lelaki sebab mu duk royak dia, sebab mu sebar benda baik dia, mu duk tunjuk akhlak yang baik pada dia, siapa dia dapat hidayah lebih baik kepada mu daripada unta merah lagi. Allah, unta merah lagi. Saya pernah royak juga kata Nabi SAW dalam umur dakwah dia 23 tahun. Umur 40 sampai 63 Nabi kita dakwah orang masuk Islam, sahabat dia semua hari dia wafat 100,000 lebih. Masya-Allah, 100,000 lebih. Mana kata kalau kira celi atau topi tu Nabi boleh heret masuk Islam banyak mana tu? Lebih pada 1,000 orang. Kalau 1,000 orang setahun, 20 tahun, baru apa? Baru apa ni 23,000 orang dah. Ni dak Nabi boleh sampai 100,000 lebih. Masya-Allah. Tu orang luar pagar masuk Islam. Orang tak ada kalimah, dia ada kalimah la ilaha illallah. Kalau itu, kalau kita nak tunjuk ajar, nak didik anak, nak ajak orang hak duk Islam dah. Lepas tu masih lagi duk tak ada guna nak ajar Islam, lebih mudah lagi lah. Apa tak? Hak luar pagar Nabi hajar masuk oleh pagar boleh. Hak kita hak oleh pagar dah. Apa tak boleh buat? Apa tak boleh buat? Hak ada kalimah la ilaha illallah dah. Anak kita tak semayang apa tak boleh buat semayang? Hak ada kalimah dah ayat ni. Nabi 1,000 lebih hak luar pagar masuk oleh pagar. Kita kalaulah orang yang kita kenal duk buat maksiat, duk buat dosa, apa kita tak nak paut dia orang yang soleh, yang mukmin, yang mana boleh hidup dengan cara Islam ajar dengan sempurnanya. Itu sebagai masa agaknya terham dengan kita apa ni 3-4 hari malam ni. Mudah-mudahan apa yang saya sepatah dua ni menjadi faedah kepada kita dan dapat manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya nak bui sikit sore lagi. Sebenarnya nak bui satu round lagi, tengok kepada masa saat itu terlewat dah. Apabila terlewat dah maka sekali sore sudahlah Cuk. Cuk kan ni dia saya nak serup sikit sebanyak. Maka yang daripada Dr. W kita, Posha kita bui, Dr. Anis kita bui saat ni tu nampak jelas dah gambaran katanya pentingnya kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kita dan pentingnya ajaran Islam. Setiap ajaran saat ni tu kita belajar dah. Kan tak pai ke kan patibat. Dan patibat saat itu betul dengan format yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sah do kaca nak apply lah. Tak sah do pana-pana nak apa panggil tuik kan tak sah lah. Sebab kita ilmu tuik tak hafal di situ. Kita turut betul-betul gitu. Dan Ustaz nak tahu kita nampak satu karanya 23 tahun umur dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letihnya Nabi sangat letih, sangat sabar Nabi demi untuk nawi Islam siapa-apa kita ni. Nampak tak? Lalu tu hari lah ni
agama Islam, ajaran Islam sudah sapa tempat kita, sudah sapa kepada kita, sudah sapa kepada keluarga kita. Tugas kitanya macam mana kita nak jaga keistimewaan agama Islam saat itu, sapa kepada anak-anak cucu kita. Jangan kau dah kita alim kat kita ya. Jangan kata mari duk sembahyang 5 waktu sehari sejik dan itu sekadar diri kita ya. Jangan gitu. Anak kita saat itu boleh ambil jejak lakoh, turut bayar kita. Anak-anak cucu kita saat itu boleh mari tahu kata sining masjid ning di tiang ning mula pak aku, mula tok aku, dia duk menyana situ, dia letak papai punggungnya situ. Dan hari ni giliran aku pula letak tapak kaki aku situ, letak punggung aku situ, aku menyana situ. Lepas tu nak buatlah mana? Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu sekalian, cuba ibu bapa sekalian pergi kelih orang panggil hati goba yang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalam. Ustaz Tasir tanya, kata Nabi Yaqub anak biya pak biya tak ada dengan masa. Alah tanya pula kata Nabi Ibrahim sana anak yang nama gapo, umur berapa tak ada masa pula situ. Dah, lalu tu nak gambar buat kita, nampak kelih, acu gi kelih halasa. Apa ni surah Baqarah ayat 132. Nabi Ibrahim satu dia bimbang tentang agama anak-anak dia. Dia tanya anak-anak dia wasiat kepada anak-anak dia tentang agama Islam. Dan jangan sama sekali wahai anak-anak aku kamu mati kecuali kamu mati di dalam agama Islam. Kalimah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dengar tiap-tiap hari Jumaat. Tapi kita dengar dah, kita ambil pergi royak ke anak cucu kita ke tak? Nah, kita pergi hajar anak cucu kita ke tak? Tak ada. Kalau tak ada nak hajar anak cucu sendiri, alhamdulillah. Learning di menara kita ada mahalai naratiwan. Ada setahaban Islam lah Arab seksa. Cuma mana? Ni awak kita 4-5 orang, dah ada lagi berapa orang lagi? Semua kita 20 lebih orang. Guru-guru pangkat PhD ke mula. Ada 3-4 orang lagi tak ada PhD. InsyaAllah setahun 2 tahun lagi PhD habis. Mereka ni orang panggil angkatan kita ni demi untuk nak menyapakan ilmu, nak bawa risalah amanah yang kita terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi untuk nak mengajar ke anak-anak kita. Lalu tu kalau kita tak ada masa nak mengajar sendiri, bui anak-anak cucu kita pergi mengaji di setahaban Islam dan Arab besar. Demi untuk satu hari anak-anak cucu kita boleh baik ganti saya semua 4-5 orang ni. Lalu tu saya minta lah buat kita jangan bui angin-angin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa. Ya ได้ให้ความหวังของนบีเนี่ยไม่เกิดผลนะฮะความหวังของนบีตั้งความหวังสูงมากแล้วทำยังไงไม่ให้นบีเนี่ยเสียใจต่อความหวังเหล่านั้นเราในฐานะเป็นประชาชาติของนบีจะต้องเจริญรอยตามจะต้องสนับสนุนที่สำคัญที่สุดต้องเรียนศาสนาคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาชีพสุจริตนะฮะศาสนาคุณต้องเรียนลูกๆของคุณต้องสอนแล้วก็อนาคตข้างหน้า10 ปี 20 ปีข้างหน้าณจุดที่คุณนั่งอยู่เนี่ยลูกหลานของคุณจะต้องมานั่งแทนไม่ใช่ปล่อยให้มัสยิดไม่มีคนเหลือแต่โต๊ะอิมามคอติบิลาnak makmum tak ada hanya situ. Maka hari ini saya dan rakan-rakan dan itu ucap terima kasih kepada pihak masjid Patah kita dan terima kasih kepada penonton kita yang ikut ruangan kita learning dengan mubasyir dengan sod learn itu. Maka isi-isi kata-kata kita kata hari ini tu dan kita bui hari ini tu minta kita pergi mengaji sambung, ngaji tambah lagi, tak mencukupi dengan masa sejam lebih. Kerana kita ni kecek hari ini panggil cokkat.
buat serup nah tu kalau nak pakai jangan pakai masa jugalah, betul lah. Maka hari ininya dah saya dengan pak orang ini terima kasih kepada kita semua, dan semoga Allah Taala beri rahmat dia kepada kita, Allah Taala ampun kepada kita, Allah Taala terima taubat kita. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.